perkara apabila kita ingin memberi nasihat, maka disarankan kepada kita mengambil kira perkara ini agar nasihat itu memberi manfaat yang besar kepada orang yang kita nasihati dan juga memberi manfaat kepada kita juga. Pertama ialah sahabat-sahabat, ada kala kita dapati orang yang kita nak nasihat itu sudah lama berada dalam kesilapan itu. Misalnya kita kahwin dengan isteri kita, mungkin beberapa kelakuan sudah terbiasa isteri kita bersama dengan keluarganya untuk satu tempoh yang lama. Purata lah ya, kita kahwin ataupun orang Melayu kahwin pada zaman sekarang ialah purata sekitar umur 23 tahun. Jadi sahabat-sahabat, 23 tahun ya, isteri kita sudah terbiasa dengan sesuatu sikap ataupun sesuatu perbuatan. Begitu juga seorang isteri ingin menegur suami setelah suami tadi hidup dengan keluarganya dalam lingkungan tertentu sekian lama. Jadi oleh kerana sikap ataupun perbuatan yang ingin kita tegur itu sudah sebati dengan seseorang, maka ada beberapa perkara perlu kita ambil kira apabila kita ingin menegurnya. Misalnya saya ni orang kampung duduk di hutan ataupun duduk dekat kampung lah banyak pokok. Jadi oleh kerana duduk di kawasan itu, maka pastinya volume suara itu agak kuat. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz yang berceramah dan dia mempunyai latar belakang kekampungan, maka kadang-kadang bila dia ceramah tu, suaranya tu semacam dia tak tahu bahawa masjid tu ada mikrofon. Dia bercakap. Jadi itu pada saya bukan keburukan pada ustaz tadi, tapi oleh kerana dia berasal dari kampung dan saya pun berasal dari kampung. Jadi bila saya berkahwin dengan seorang perempuan yang mungkin pula berasal dari bandar. Jadi bila seorang perempuan yang berasal dari bandar, dia mempunyai ukuran intonasi perlahan dia tu berbeza dengan ukuran intonasi perlahan bagi saya di kampung. Jadi dia pun nak tegurlah saya supaya suaminya tadi bercakap dengan suara yang perlahan. Jadi bagaimana seharusnya teguran itu dilakukan? Ataupun seorang suami berkahwin dengan seorang perempuan dan perempuan itu sudah terbiasa dalam keluarganya, pagi ni sarapannya akan disediakan oleh orang gaji. Jadi oleh kerana si isteri tadi dah kahwin dengan suami, jadi suami pula orang kampung, biasanya pagi-pagi isteri masak, tiba-tiba dia kahwin dengan anak orang kaya, pagi-pagi isteri dia masih tidur dan suami kelaparan seorang. Jadi perkara yang remeh seperti itu sahabat-sahabat mungkin berlaku dalam hidup kita, di mana kita ingin menegur seseorang, yang mana orang yang kita nak tegur itu mempunyai satu kesilapan pada hemat kita dan dia sudah sekian lama berada dalam kesilapan itu. Maka marilah kita pergi kepada contoh asas dalam agama kita, iaitu para nabi dan juga para rasul. Baginda SAW, nabi-nabi terdahulu, mereka telah memberi contoh yang baik pada kita pada situasi di mana ingin menegur sesuatu yang sudah sebati dengan seseorang. Jadi jika kesilapan itu adalah suatu kesilapan yang sudah sebati dengan seseorang, setidak-tidaknya untuk menegur orang tadi ada 4 perkara perlu kita ambil kira. Perlu kita ambil kira. Perkara yang pertama sahabat-sahabat, kita perlu mencerakinkan kesilapan itu daripada kesilapan yang simple kepada kesilapan yang kompleks. Maksudnya kita boleh senaraikan apa kesilapan yang kita nak tegur pada seseorang itu, suami kita ke ataupun isteri kita, dan kita cuba senaraikan mana yang simple, yang mudah dia betulkan dan mana yang dia sukar untuk betulkan. Jadi kalau misalnya kita senaraikan, kita rasa suami kita ini mempunyai beberapa tabiat
dalam 5-6 tabiat yang kita rasa dia perlu diperbetulkan, ataupun si suami melihat isteri mempunyai 5-6 tabiat yang perlu diperbetulkan, ataupun anak-anak kita dan siapa sajalah, ya. Jadi oleh kerana 5-6 tabiat yang ataupun kelakuan yang ada pada pasangan kita itu kita ingin betulkan ataupun kita ingin tegur, maka mulakanlah yang mudah dahulu, ya. Mulakan dengan yang mudah dahulu dan diakhiri dengan sesuatu yang sukar. Kerana bila kita memulakan sesuatu yang mudah, maka orang yang kita tegur itu akan dapat melihat kesan daripada perubahan sikapnya. Dan kita sendiri sebagai orang yang ingin menegurnya juga akan merasa puas kerana kita berjaya untuk memperbetulkan orang tadi, walaupun ianya bermula daripada perkara yang mudah kemudian pergi kepada perkara yang sukar tadi. Misalnya kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam bila dia menjadi rasul ataupun menjadi nabi di kalangan orang-orang Arab Quraisy, banyak benda yang baginda sallallahu alaihi wasallam cuba tegur masyarakat Arab, bukan satu. Yang paling terasnya adalah akidah. Itu yang paling kompleks. Dan baginda SAW banyak menghabiskan masa untuk menegur akidah orang-orang Quraisy tadi yang tidak betul, untuk mereka beriman pada Allah. Tetapi perlu kita ingat, ataupun kadang-kadang kita terlepas pandang, baginda SAW juga ada membawa banyak perkara-perkara yang kecil-kecil untuk memperbetulkan kehidupan orang-orang Arab. Jadi perkara kecil itulah baginda SAW betulkannya sikit. Dan baginda SAW semacam termotivasi kerana baginda SAW berjaya menyelesaikan perkara-perkara yang ingin baginda SAW betulkan itu, di samping untuk menunggu natijah daripada perkara yang besar, iaitu akidah tadi. Jadi oleh kerana itu baginda SAW dilihat cuba membawa suatu norma baru dalam masyarakat. Jadi oleh kerana baginda SAW cuba membawa norma baru dalam masyarakat, maka baginda SAW memulakan norma yang kecil-kecil dahulu, sehinggalah baginda SAW berjaya membentuk akidah. Dekat dengan baginda SAW nak wafat, barulah orang-orang Arab di semenanjung Arab itu menerima baginda sebagai rasul dan akhirnya beriman kepada Allah SWT secara keseluruhannya. Jadi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dikasihi sekalian, kita disarankan ya supaya tengok kesilapan seseorang itu dan tengok yang paling mudah dahulu, dan kita cuba tegur yang mudah dahulu. Kerana yang mudah itu lebih senang untuk diikuti, ataupun lebih senang orang yang kita tegur itu untuk memperbetulkan kesilapannya, daripada kita pergi kepada sesuatu yang terlalu kompleks, ya, terlalu sukar. Misalnya lah, ya, kalau kita ada seorang kawan perempuan yang tidak menutup aurat. Jadi dia sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dah dia hidup itu tidak menutup aurat. Jadi kalau dia sudah 2-30 tahun ya tidak menutup aurat, tiba-tiba kita ingin pergi padanya dan mintanya terus menutup aurat dalam sekelip mata, saya rasa permintaan itu agak sukar untuk dipenuhi, dan ianya bukanlah sesuatu yang menggambarkan kebijaksanaan kita dalam menegur sahabat kita ataupun kawan kita ataupun saudara mara kita yang tidak menutup aurat tadi. Jadi oleh kerana itu kita cuba analisiskan dulu ataupun kita pecahkan elemen manakah yang perlu kita highlightkan terlebih dahulu untuk menegur seseorang tadi menutup aurat. Maka kita pun bertanya, ya, orang perempuan dia suka sesuatu yang mereka lakukan itu memperlihatkan bahawa mereka itu cantik. Jadi menggunakan elemen seorang perempuan itu kelihatan cantik adalah satu elemen yang cukup mudah difahami oleh perempuan tadi bagi dia memahami persoalan menutup aurat. Jadi apa salahnya kita belikan tudung pada dia dan cuba minta dia pakai dan mengatakan bahawa awak pakai tudung jauh lebih muda ataupun awak kelihatan lebih cantik daripada awak tidak memakai tudung. Jadi dengan kita menekankan perkara yang simple seperti itu, maka dia mungkin tertarik untuk memakai tudung, dan akhirnya setelah dia mula berjinak-jinak, maka kita pun mula bercerita keperluan seorang
mukmin itu menutup aurat, arahan agama dan sebagainya. Tapi kalau kita terus pergi kepada perempuan yang sudah sekian lama tidak menutup aurat dan kita terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan siapa tidak tutup aurat hukumannya begitu, kemudian baca hadis Nabi yang diceritakan pada malam Isra Mi'rajnya akan digantung rambutnya, saya rasa perkara itu mungkin ada ya orang yang takut kepada ugutan itu, dia akan melakukan. Tetapi dalam orang yang sudah terbiasa ya dengan perkara tersebut adalah terlalu sukar ya untuk dia menerima nasihat tadi. Jadi itu yang pertama, iaitu apabila kita ingin menasihati seseorang dan kita tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang sudah sekian lama ada pada dirinya, maka mulakanlah dengan perkara yang mudah dahulu agar dia dapat merasakan bahawa dia dapat melakukan perubahan pada dirinya dan dia telah berjaya. Semacam seorang yang tidak suka baca buku lah ya. Misalnya kalau orang tadi dia tidak suka membaca, kita minta dia supaya membaca, maka jangan diberi buku yang tebal-tebal kan? Maksudnya kalau orang tu nak baca Quran, jangan terus diberi Quran yang tebal itu, kerana dia merasakan Allah lambatnya nak habis bacaan ni. Berilah Quran yang satu juzuk, maka dia akan rasakan oh sikitnya, maka dia boleh habiskan. Jadi sebab itulah kita lihat di masjid-masjid kita dahulu apabila malam Jumaat mereka akan edarkan surat Yasin. Jadi mereka tak edarkan Quran kerana tengok Quran tu pun dah takut sebab tebal sangat. Tapi bila diedarkan surat Yasin, maka mereka merasakan bahawa halamannya tidak begitu banyak dan akhirnya mudah untuk mereka membaca perkara tadi. Jadi begitu jugalah ya, apabila kita ingin memulakan sesuatu, jangan mulakan dengan kompleks, tapi mulakanlah dengan sesuatu yang mudah untuk kita perbetulkan. Itu perkara yang pertama ya sahabat-sahabat. Perkara yang kedua, apabila kita ingin menegur seseorang dan kita dapati kesilapan yang dilakukan oleh seseorang itu sudah lama ada pada seseorang, sudah sebati, maka kita jangan meletakkan satu tarikh ataupun satu tempoh masa untuk dia berubah. Cuba sahabat-sahabat tengok dalam Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat dapati bahawa Allah SWT ya, dia sengaja ciptakan kita ni lemah ya. Kita ini melakukan dosa. Jadi oleh kerana dia yang menciptakan kita lemah dan kita berdosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan satu tarikh yang begitu singkat untuk kita semua tidak berdosa. Malah ada disebut dalam satu hadis ya, saya lupa matanya. Hadis itu berbunyi begini, iaitu jika seorang manusia itu tidak lagi berdosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan orang itu dan akan menggantikannya dengan manusia lain. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala sengaja buat manusia ini mempunyai beberapa kelemahan dan dengan kelemahan itu manusia melakukan kesilapan. Jadi setelah manusia melakukan kesilapan, Allah SWT meminta kepada manusia tadi supaya menyedari akan kesilapan tersebut, memperbetulkan kesilapan tersebut dan cuba memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah SWT tidak memberi satu tempoh yang singkat. Sebaliknya Allah memberi satu tempoh yang cukup panjang, iaitu jika seseorang itu ingin bertaubat, maka segerakanlah taubat, tetapi tempoh taubat itu sehinggalah ajal itu datang kepadanya. Jadi itu menunjukkan kepada kita ya bahawa Allah SWT mahu kita melakukan perkara yang betul. Tetapi oleh kerana tabiat manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna, maka dia akan terpalit dengan kesilapan itu sepanjang masa. Oleh kerana itulah apabila meminta maaf, apabila meminta istighfar dengan Allah, Allah tidak mengecualikan sesiapa. Dalam Al-Quran Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua. Jadi bila disebut semua kita bertaubat, maka para ustaz pun ada buat silap, para suami pun ada buat silap, para isteri pun ada buat silap, pemerintah pun ada buat silap, rakyat pun ada buat silap ya. Perdana Menteri pun ada buat silap, mantan Perdana Menteri pun ada buat silap. Jadi selagi manusia itu adalah manusia, maka manusia itu akan
melakukan kesilapan. Jadi oleh kerana manusia itu melakukan kesilapan, Allah Subhanahu Wa Taala memahami akan sikap manusia tadi, maka Allah tidak memberi tempoh yang pendek, ruang untuk seorang manusia itu membetulkan kesilapannya. Mungkin ketika manusia membetulkan kesilapannya itu, dia melakukan kesilapan yang lain. Saya selalu minta dengan isteri saya supaya dia jangan beri kata dua dekat saya. Kadang-kadang dia tegur sikap saya dan dia kata, lama dah tegur, tak berubah-ubah juga. Jadi saya bertanya pada isteri saya, apa maksud awak kataan lama tu? Awak nak bagi tempoh dekat saya 5 tahun, 10 tahun. Lepas pada tu kalau saya cuba untuk berubah dan ada kala saya tidak berubah dengan sikap itu, adakah penyudahnya kita berpisah? Jadi saya rasa itu bukan suatu yang baik dalam cuba menegur seseorang ataupun menasihati seseorang, kerana kita lihat para nabi dan para rasul, mereka tidak pernah memberi satu tempoh kepada umatnya untuk selesai dengan masalah. Pernahkah kita dengar Nabi Allah Nuh memberi satu tempoh kepada umatnya? Pernahkah kita dengar Nabi Allah Ibrahim memberi satu tempoh pada umatnya? Pernahkah kita dengar Nabi Allah Nuh memberi satu tempoh? Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat pendengar semua, jangan meletakkan satu tempoh yang terlalu singkat untuk seseorang itu berubah. Sebaliknya, kita melihat suatu peluang yang ada di depan kita untuk kita sama-sama menegur dan sebagainya, dan akhirnya kenangan sepanjang proses kita menegur, hidup bersama, memperbaiki diri di antara kita dengan pasangan itu menjadi suatu kenangan yang teramat indah. Percayalah sahabat-sahabat, fizikal yang ada pada tubuh kita ini bertukar setiap 5 tahun. Darah yang ada pada tubuh kita sudah tidak darah yang sama selepas 5 tahun. Kulitnya, semuanya berbeza. Tetapi yang kekal dengan kita adalah ingatan. Maka sebab itulah apabila kita ingin mengingati sesuatu, simpanlah ingatan yang baik-baik, lupakanlah ingatan yang tidak baik. Maka pastinya hidup ini akanlah lebih ceria, hidup ini akan jadi lebih berwarna-warni dengan orang-orang yang kita sayang, yang ada di sekeliling lingkungan kita, di mana hanya kenangan-kenangan yang manis yang kita simpan untuk dikenang bersama dengannya, daripada kita menyimpan kenangan-kenangan yang tidak manis. Jadi bila kita jumpa orang yang kita sayang melakukan kesilapan, kita bertanggungjawab untuk menegurnya, tetapi kita takkan simpan kesilapannya itu untuk dikenang sebagai suatu yang pahit dalam hidup ini. Jadi saya rasa itu dua perkara untuk pagi ini yang boleh saya kongsi dengan sahabat-sahabat apabila kita ingin menasihati orang yang kita sayang. Maka beberapa perkara perlu kita ambil kira untuk menasihatinya. Pertama, ialah jangan memulakan nasihat itu pada perkara-perkara yang kompleks, tapi mulakan nasihat pada perkara-perkara yang mudah-mudah dahulu, kerana mudah ataupun simple itu menjadikan seseorang yang ditegur dan orang yang menegur merasa tidak terlalu terbeban dengan nasihat tadi. Dan perkara yang kedua, jangan meletakkan satu tarikh yang terlalu singkat untuk meminta seseorang yang melakukan kesilapan tadi merubah kesilapannya. Sebaliknya, kita berilah masa kepada orang itu untuk dia berubah, dan saya cukup yakin bila sampai masanya orang itu sedar akan kesilapannya, dia akan berusaha untuk merubahnya. Lebih-lebih lagi, orang yang memberi nasihat kepadanya itu adalah orang yang dia sayang dengan cara yang paling baik, maka pastinya kebaikan itu akan pulang kepada dia dan juga akan pulang kepada kita yang memberi nasihat. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi dengan sahabat-sahabat pada pagi ini. Saya mendoakan sahabat-sahabat dapat memulakan hari ini dengan nama Allah, dan kita semua berada dalam lingkungan Allah, dan kita dapat mencari keredaan Allah dalam masa yang diberi oleh Allah pada hari ini. Ada sebuah hadis dan saya termotivasi untuk membaca dan selalu mengingati hadis tersebut. Hadis itu ditulis ataupun dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Perbaharuilah Hidup Kamu. Beliau mengatakan, Baginda SAW bersabda, iaitu apabila terbitnya matahari, maka matahari akan berkata kepada manusia, wahai manusia, aku telah terbit untuk hari ini, maka gunakanlah aku dengan sebaiknya, kerana apabila aku telah berlalu, aku tidak akan pulang lagi, dan aku akan menjadi saksi di atas apa yang telah kamu lakukan. Siru ala barakatillah. Berdoalah kita semua, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.